السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Dan insya-Allah sambungan kita daripada beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Hari ini kita akan bahas isu yang ketiga, iaitu berkenaan dengan kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama diciptakan dan diciptakan daripada cahaya, ataupun konsep yang lebih ringkas ialah kepercayaan terhadap Nur Muhammad, yang mana kepercayaan ini keluar daripada konsep ini ialah konsep wahdatul wujud. Itu yang paling banyak dan yang paling dekat bila mana kita membicarakan tentang konsep Nur Muhammad. Jadi sebelum pada kita bahas apakah yang dimaksudkan dengan konsep Nur Muhammad ini, ataupun makhluk pertama yang diciptakan ialah Nur Muhammad, kita tengok dulu pendahuluan yang diletakkan oleh penulis. Dia cerita secara umum apakah yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad. Sebab dia ada dua bila mana kita bercakap tentang Nur Muhammad. Pertama, mereka yang mempercayai Nur Muhammad itu ialah nur hakiki. Betul, ianya cahaya. Dan nur ini ialah pancaran daripada nur Allah. Yang tu yang kontroversi, yang tu yang memberi problem pada akidah. Adapun golongan yang percaya Nur Muhammad itu ialah majazi ataupun kiasan kepada ajaran yang dibawa, maka itu ialah benda yang banyak disebut dalam Al-Quran, benda yang banyak disebut dalam hadis. Dalam pendahuluan, penulis ni dia sebut tentang konsep Nur Muhammad secara majazi dulu. Kalau kita baca apa yang dia sebut, dia kata antara perkara yang tidak dipertikaikan oleh mana-mana orang Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab adanya anak angkat yang Nabi ambil menjadi bapa sebenar bagi seorang daripada mereka. Maknanya ayat ni nak menafikan bahawasanya Nabi telah mengambil anak angkat dia, iaitu Zaid bin Harithah dalam riwayat yang terkenal. Dan perbuatan Nabi yang rapat dengan Zaid bin Harithah itu bukanlah perbuatan yang nak menunjukkan pada kita bahawasanya boleh satu orang yang bukan ayah sebenar menasabkan orang lain sebagai anaknya. Itu bahagian pertama ayat ni. Yang kedua, Tuhan sebut walakin Rasulullah, akan tetapi dia ialah seorang rasul, wa khataman nabiyyin, dan dia juga seorang penutup kepada sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul.
sebelum daripada dia. Maknanya Nabi Muhammad ini ialah penanda aras kepada Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itu dalil pertama daripada surah Ahzab, tunjuk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu yawmal qiyamah wala fakhr, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhr, wa liwa'ul hamdi biyadi yawmal qiyamati wala fakhr. Hadis ni Nabi kata apa? Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulu anak Adam, dan aku sebut perkataan ini wala fakhr, bukan tujuan untuk bermegah ataupun berbangga. Wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu yaumal qiyamah, dan aku ialah orang pertama yang akan pecah kuburnya ataupun terbuka kuburnya pada hari kiamat, dan aku sebut benda ni pun wala fakhr, bukan atas dasar megah ataupun bangga. Wa ana awwalu syafi'in, dan akulah orang yang pertama boleh memberi syafaat. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, aku orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang diberi keizinan untuk memberi syafaat. Wala fakhr, dan aku sebut benda ni bukanlah tujuan untuk berbangga. Waliwaul hamd, dan panji-panji kepujian, biadi, berada di tanganku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhr, aku sebut ini pun bukan kerana tujuan berbangga ataupun bermegah. Jadi hadis ni Nabi sebut kepada kita tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Pertama, dia sayyidu waladi Adam, ianya ialah ketua ataupun penghulu kepada semua anak Adam di hari kiamat nanti. Yang kedua ialah awwalu man tanshaqqul ardu, orang yang pertama dibongkar ataupun dibuka kuburnya dan keluar, dibangkitkan di padang mahsyar. Dan Nabi itu awwalu syafi' wa awwalu musyaffa', orang pertama yang diberi syafaat oleh Allah Ta'ala, dan orang pertama yang diberi keizinan untuk beri syafaat oleh Allah Azza wa Jalla, dan panji-panji kemuliaan berada di tangan Nabi. Jadi hadis-hadis ni ialah hadis yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ialah secara umum, kalau kita boleh tengok daripada apa yang nak disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala tentang konsep Nur Muhammad secara majazi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Nabi kata, tarakakum alal bayda, aku tinggalkan kamu di atas cahaya yang terang, lailuha kanahariha, yang mana cahaya ini kalau diletakkan pada waktu malam, ianya akan cerah seperti mana waktu siang. La yazighu anha illa halik, tidak adalah orang yang menyeleweng daripada cahaya ni melainkan orang yang ingin mencelakakan dirinya sendiri. Nabi sebut, Nabi ni datang, Nabi ni tinggal pada kita cahaya yang terang benderang. Tapi cahaya yang dimaksudkan ini bukanlah konsep Nur Muhammad yang dipegang oleh setengah kumpulan sehingga pergi kepada ajaran wahdatul wujud. Ianya ialah satu perlambangan menunjukkan kepada kita bahawasanya apa yang Nabi bawa dan apa yang Nabi sampaikan itu ianya seperti cahaya. Ianya seperti cahaya yang memadamkan segala kegelapan. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang nur dan zulumat. Nur itu ialah umpama seperti wahyu, zulumat itu ialah kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala itulah wali ataupun penjaga kepada orang beriman yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Cahaya itu cahaya apa? Cahaya itu ialah kebenaran. Ia bukan cahaya by exactly cahaya. Dan kalau kita tengok konsep yang tak betul ni macam mana? Apa dia konsep yang tak betul? Pertama sekali kalau kita tengok
konsep Nur Muhammad ini ianya sangat banyak terdapat dalam unsur tasawuf dan tarikat. Paling banyak berada dalam kumpulan ini. Dan unsur ini ianya merebak kepada beberapa kumpulan. Antaranya ianya ada konsep dalam Syiah. Ia pun ada konsep dalam golongan Berelwi. Inilah kelompok-kelompok yang beriman dan percaya terhadap konsep Nur Muhammad. Ataupun lebih awal lagi kalau kita nak cerita, konsep Nur Muhammad yang diimani oleh mereka ini ialah Nur Muhammad itu ialah Nur Allah, yang mana Nur ini ialah benda pertama yang ada. Maknanya ianya ialah bahagian daripada Tuhan. Sebelum Tuhan menamakan diri dia dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan telah keluarkan cahaya lalu dia namakan Nur itu Nur Allah. Ini konsep yang tak betul lah. Daripada Nur Allah itu diciptakan Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad itu diciptakan segala makhluk yang ada atas dunia, termasuk manusia pertama, iaitu Nabi Adam. Dan bila mana Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad terletak pada Nabi Adam, menyebabkan para malaikat tertunduk. Ni fahaman dia orang lah. Sebenarnya kalau kita tengok, malaikat tunduk tu sebab arahan Tuhan, bukan sebab kerana Nur Muhammad yang ada pada diri Adam. Sebab tu kalau tengok di Malaysia ni, bila mana sebut kepercayaan Nur Muhammad, ianya banyak dipegang ataupun dipelajari oleh kelompok mana? Kelompok yang disebut dengan ajaran ilmu hakikat ataupun ajaran ilmu makrifat. Inilah benda yang banyak ada dan berlaku pada kumpulan ini. Okey. Kita tengok apa yang disebutkan di sini secara ringkas. Saya sebut kejadian pertama alam semesta ialah Nur Muhammad. Kesannya kalau kita tengok daripada konsep ni, walaupun dia hanya bias, dia taklah secara luas sangat, dia hanya ambil sikit-sikit, kesan daripada konsep Nur Muhammad ni, kita mungkin biasa terdengar dalam sirah bahawasanya Nabi ni satu orang yang tiada bayang-bayang kalau berdiri di mana-mana pun. Benda ni kita biasa dengar oleh sebahagian orang duk cerita. Dan antara benda yang masuk dalam sirah daripada konsep Nur Muhammad ini ialah apa yang telah ditulis oleh Ibnu Hisham. Kita bukan kata Ibnu Hisham tu tak betul. Cuma Ibnu Hisham membawa riwayat dan tanggungjawab orang yang membaca kitabnya untuk menganalisis riwayat itu. Sebab satu orang pengkaji, dia akan datangkan sebanyak mungkin riwayat, lalu kitalah yang kemudian ini menimbang tentang riwayat itu betul ke tak betul. Itu ialah metodologi ataupun metod dalam memahami setiap riwayat yang datang. Dalam sirah Ibnu Hisham, kalau kita tengok apa yang disebut oleh beliau, dia kata ketika mana Nur Muhammad itu terzahir pada ayah Nabi, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, menyebabkan ramai perempuan ni tergila-gila untuk berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu ayah Nabi, ayahanda Nabi lah. Sehingga ada di kalangan mereka ni mati kerana terpegun, terpesona dengan Nur Muhammad yang terpancar di wajah Abdullah. Terpancar di wajah Abdullah. Sehingga ada sebahagian riwayat mengatakan ada satu orang tukang tenun. Tukang tenun di Mekah ni pernah menawarkan untuk berzina dengan ayahanda Nabi. Okay. Benda ni kita tengok dari satu segi dia macam nak angkat, tapi dari satu segi dia macam nak burukkan juga keluarga Nabi. Sehingga dalam riwayat tu kata hampir 200 orang perempuan mati kerana nakkan Abdullah bin Abdul Muttalib, terutamanya perempuan daripada Bani Abdul Manaf dan Bani Makhzum. Dua ni. Ini dalam sirah yang perlu dibuat penilaian lah. Maknanya sirah ni sirah yang tak betul lah ni. Okay. Namun apabila ayahanda Nabi Abdullah berkahwin dengan ibu Nabi iaitu Aminah, nur itu hilang daripada Abdullah dan nur itu berpindah kepada mak Nabi iaitu Aminah. Sehingga sebahagian riwayat yang tak betul ni dia kata waktu Aminah telah mengandungkan Nabi dan nur tu dah berpindah kepada Aminah, ayah Nabi ni dia pergi balik jumpa tukang tenun yang pernah nak berzina dengan dia dulu. Lalu tanya, nak berzina tak? Dia kata tak nak sebab nur tu dah hilang.
Jadi itu kan tenung tu nampak nur. Ini ialah cerita-cerita yang tak betul lah. Cerita-cerita yang tak betul. Dan sebahagian sirah mengatakan antara sebab Abu Sufyan dan beberapa penguasa daripada Bani Abdul Manaf dan juga Bani Makhzum sakan sangat lawan Nabi ni bukan kerana dakwah tauhid, tapi kerana tak puas hati daripada Nabi itulah menyebabkan matinya hampir 200 orang perempuan daripada kabilah dia orang sebab tergila-gilakan pada ayah Nabi dulu. Itu pandangan lah, ataupun itu antara sirah-sirah yang Tokoh tambah. Okay. Jadi daripada konsep ini dia pergi kepada Tokoh tambah sirah Nabi pula. Okay. Dia pergi ke arah tu. Okay. Seterusnya yang kedua yang kita boleh tengok, ianya juga satu konsep yang dekat dengan konsep yang terdapat dalam Syiah yang disebut sebagai Nur Panjatan. Nur Panjatan ni ialah satu konsep. Panjatan tu ialah bahasa bahasa Urdu ataupun bahasa Hindi. Okay. Panjatan maksudnya ialah 5 peribadi. Panj tu maksud dia 5. Okay. Siapakah 5 peribadi ni? Iaitu pertama Nabi Muhammad, yang kedua Ali bin Abi Talib, yang ketiga Fatimah, yang keempat Hasan, yang kelima Husain. Okay. Yang ni ialah konsep Nur Panjatan yang ada dalam Syiah. Maknanya lima cahaya ni yang berasal pada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu berasal daripada Allah Azza wa Jalla. Waktu sebelum diciptakan alam semesta ni, Nur Panjatan ni telah berlegar-legar mengelilingi arash sebelum kejadian alam selama 50,000 tahun. Ini riwayat yang dipegang oleh Syiah. Riwayat yang dipegang oleh Syiah. Seterusnya yang ketiga ialah daripada konsep ini ianya menjadi punca terbesar kesesatan golongan Brelvi yang banyak berada di India dan Pakistan hari ini. Brelvi ni dia tak sama dengan Syiah. Okay. Cuma antara konsep yang dipegang ialah konsep Nur Muhammad dan juga konsep Wahdatul Wujud. Sebab tu kalau kita tengok antara kumpulan pecahan daripada Brelvi yang sampai ke negara kita ni ialah kumpulan Tijaniyah, tarekat Tijaniyah. Dan ini dia telah difatwakan oleh JAKIM tentang menyelewengnya kelompok Tijaniyah ini. Sebab dia orang ada konsep Nur Muhammad tersebut. Daripada konsep inilah kita tengok golongan yang mentakwil ayat Al-Quran secara sewenang-wenangnya, lalu mengenepikan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang nur-nur, perkataan nur ataupun apa-apa saja yang bermaksud cahaya dalam Al-Quran dan hadis, ianya bukan bermaksud cahaya Muhammad yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad itu, tapi ianya ialah satu bentuk majazi. Tapi dia orang tolak semua benda ni. Okay. Dan di tempat kita, antara tulisan ataupun kitab yang mengenengahkan konsep Nur Muhammad ni ialah sebuah kitab yang bertajuk Madarijus Su'ud, karangan Muhammad Nawawi Bentan Al-Indonesi. Muhammad Nawawi Bentan Indonesi ni ialah orang Indonesia lah. Okay. Madarijus Su'ud ni kitab apa? Madarijus Su'ud ni ialah syarah kepada kitab Maulid Nabawi yang ditulis oleh Said Ja'far, atau lebih dikenali dengan Barzanji. Sebut yang ni orang marah lah, tapi itulah hakikat yang ada. Madarijus Su'ud tu syarah kepada kitab Maulid Barzanji. Barzanji itu dia dah jadi satu adat di kalangan masyarakat Melayu. Dia hanya lantunkan susunan perkataan ataupun gubahan perkataan daripada Ja'far Al-Barzanji itu. Okay. Tapi dalam syarah Madarijus Su'ud dia sebut konsep Nur Muhammad yang dia selitkan dalam dia mensyarahkan kepada Maulid Al-Barzanji itu sendiri. Okay. Dan kalau kita tengok kesemua hadis-hadis yang dikatakan ianya ialah petunjuk kepada wujudnya konsep Nur Muhammad ini, ianya tak lebih daripada dakwaan semata-mata. Kebanyakan kitab-kitab, terutamanya ialah kitab-kitab rujukan induk oleh golongan Syiah, antaranya ialah Usul Kafi dan juga Furu'ul Kafi,
yang ditulis oleh Al-Kulaini. Selain daripada itu ialah Biharul Anwar oleh Al-Majlisi. Biharul Anwar oleh Al-Majlisi ni ianya ialah sebuah kitab yang dekat dengan masyarakat Melayu, cuma orang Melayu tak perasan. Antaranya amalan-amalan fadilat-fadilat zikir ataupun kaifiat-kaifiat ibadah tertentu yang tak betul, kebanyakannya datang daripada kitab Biharul Anwar oleh Al-Majlisi. Besar kitabnya, 21 jilid. Maknanya dia untuk ahlu sunnah dia macam kitab Al-Azkar, sebab dia himpunan zikir oleh Imam Nawawi, ataupun kitab Amalul Yaumi wal Lailah oleh Imam An-Nasai dan lain-lain lah. Maknanya kitab himpunan amalan zikir-zikir tambahan. Tapi dalam Biharul Anwar tu dia banyak yang mengarut lah, termasuk juga konsep kepada Nur Muhammad pun ada dalam tu. Okay. Cuma mereka ni yang duk mengagungkan konsep Nur Muhammad ini, mereka cuba mendakwa hadis tentang Nur Muhammad ni ada dalam kitab-kitab yang diterima oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah, oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Okay. Antara dakwaan yang orang kata ialah hadis itu terdapat dalam sebuah kitab bernama Musannaf Abdul Razzaq. Ini ialah sebuah kitab hadis yang diterima oleh sebahagian ulama, hadis-hadis yang terdapat dalamnya. Okay. Tapi ianya hanyalah sekadar dakwaan. Maknanya telah dibuat penelitian terhadap kitab Musannaf Abdul Razzaq ini, ianya tidak terdapat pun hadis tentang konsep Nur Muhammad. Hadis tentang konsep Nur Muhammad ni panjang dan dia banyak riwayat. Okay. Cuma kalau tengok antara riwayat yang terkenal yang menceritakan tentang konsep Nur Muhammad ni, bila mana Allah Ta'ala dia keluarkan nur dia, lepas tu dia jadikan Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad tu keluar makhluk-makhluk yang lain. Dalam riwayat Syiah tu, dalam riwayat yang terkenal tu, dia kata daripada Nur Muhammad itu Allah Ta'ala ciptakan seekor burung merak. Dia banyak lagi lah. Okay. Lalu Allah Ta'ala jadikan daripada burung merak tu, Nur Muhammad tu jadi pada burung merak. Okay. Burung merak tu pun diberikan satu cermin. Ini dalam riwayat tu lah. Okay. Sehingga burung merak tu tengok di cermin tu akan kecantikan rupa parasnya. Lalu dia pun malu. Burung merak tu malu dan menyebabkan dia berpeluh. Bila mana dia berpeluh, akhirnya keluarlah titisan-titisan peluh daripada wajah dia. Titisan pertama ianya menyebabkan jadinya roh para nabi. Titisan kedua roh para sahabat. Titisan ketiga begitu begini panjanglah hadis dia tu. Okey. Cuma daripada Nur Muhammad jadi merak dulu. Daripada merak bagi cermin, lepas bagi cermin merak keluar peluh, daripada peluh tu baru keluar makhluk-makhluk lain. Planet apa semua daripada titisan burung merak. Itu antara yang terkenal lah. Okay. Dia orang dakwa benda tu ada dalam kitab Al-Sunnah. Bila mana cek, tak ada. Dan saya sendiri pun pernah cari hadis ni dalam dua cetakan Musannaf Abdul Razzaq. Satu cetakan daripada Beirut, satu cetakan daripada Mesir. Cetakan daripada Beirut ni ditahqiq oleh satu orang tokoh ulama hadis daripada India yang asalnya Hindu, dia convert jadi Islam, dah meninggal beberapa tahun yang lepas, meninggal waktu kemuncak Covid. Syekh Al-Azami rahimahullahu ta'ala, tidak ada hadis itu. Hadis itu tidak ada dan tidak wujud. Ianya tidak lebih kepada dakwaan. Okay. Cuma kita cuba nak meneliti sejauh mana dakwaan mereka. Kita andaikan katalah hadis itu pernah ada. Mungkin ada orang mana-mana tarik hadis itu keluar, jadi hadis itu tak ada. Sebab kitab-kitab yang ada sekarang ni lah kitab-kitab moden yang dah ditahqiq banyak. Jadi mereka selalu guna hujah tu. Kitab sekarang dah tak betul lah. Sebab tu kita akan biasa dengar orang-orang yang mempertikaikan tentang keaslian Sahih Bukhari. Keaslian Sahih Bukhari. Dia kata kitab Sahih Bukhari ni dulu kan macam ni. Kau tak percaya, tengok ayat-ayat Quran yang dalam manuskrip asal Sahih Bukhari, bukan ayat Quran yang ada sekarang. Bukan makna ayat Quran tu ayat Quran lain-lain. Okay. Cuma nak katanya bentuk tulisan. Kalau kita beli kitab Sahih Bukhari sekarang, cetakan-cetakan moden sekarang ni, kita akan tengok Imam Bukhari ni dia buat bab. Ada kadang-kadang bab tu dia ambil, dia petik ayat Quran sebagai bab. Bab tafsir qaulillah azza wa jal, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Contoh. Okay.
Bila mana kita tengok yang bahagian ayat Quran tu, cara tulisan ni ialah cara tulisan yang ada dalam mushaf kita sekarang, iaitu mushaf yang ditulis dengan tulisan daripada golongan ulama Kufi dengan qiraat Hafs an Asim. Tengok manuskrip asal. Manuskrip dia ni mungkin ada di Uzbek, di beberapa tempat lah, di beberapa universiti lah. Tengok Quran zaman dulu, bacaan qiraat zaman dulu, dia tak pakai Hafs, dia pakai qiraat Abu Amru ataupun qiraat Warsh. Jadi dia orang kata ni tak betul. Sebab Imam Bukhari dia tulis dengan tulisan lain. Sebab kalau kita belajar ilmu Quran ni, dalam ulum Quran ni, dia ada satu ilmu nama dia ilmu fawasil. Ilmu khilaf, bilang berapa ayat Quran sebenarnya. Cuma pendapat masyhur 6236. Dan kita kena tahu ada 12 kumpulan ulama dalam bab bilang ayat Quran ni. Yang kita guna ni, yang cetak ni, yang Kementerian Dalam Negeri ni beri ni ialah daripada kumpulan Kufiyin. Sebenarnya dia banyak lagi. Dia ada Madani awal, Madani thani, Makki awal, Makki thani, Syamiyin apa semua. Daripada 12 tu kecenderungan qiraat masing-masing berbeza. Sebab tu kalau orang yang pernah tengok qiraat Warsh, Quran dengan qiraat Warsh, ianya beza dengan Quran mushaf Hafs an Asim ni. Qiraat Warsh ni ialah kebanyakan qiraat yang dipegang oleh orang Islam di belah barat, di Tunisia, di Morocco, di Maghribi. Dia orang baca dengan Warsh. Orang yang nak baca dengan qiraat Warsh ni ialah orang yang panjang nafasnya, sebab majoriti mat dalam qiraat Warsh ni ialah mat musybih yang 6 harakat semua. Itu selingan sikit lah. Cuma dia orang buat tuduhan pada tu lah. Andai kata hadis Nur Muhammad ni memang ada dalam Musannaf Abdul Razak, andai kata ada. Pertama tuan-tuan kena tahu, Imam Abdul Razak yang tulis kitab Musannaf Abdul Razak ini ialah satu orang yang diletakkan oleh para ulama sebagai Syiah Mufaddilah ataupun Syiah Mufaddalah. Dia bukan Syiah Imamiyah macam zaman sekarang, ataupun Syiah Isna Asyariyah, ataupun Qaramitah, ataupun apa-apa sajalah yang ekstrim, yang gulat. Dia hanyalah seorang Syiah Mufaddilah. Sebab dia ni hidup pada kurun 300 Hijrah. Dia terkesan dengan propaganda golongan Syiah yang awal. Jadi para ulama dia keluarkan, ada sebahagian ulama-ulama hadis ataupun ulama-ulama pada zaman itu, tabi'un tabi'in ataupun tabi'in, mereka ni termasuk dalam golongan Syiah Mufaddilah. Dia orang pro Ali dari segi politik, bukan pro Ali dari segi akidah. Maknanya kalau tanya dia orang antara Muawiyah dengan Ali, siapa lagi aula? Dia orang akan jawab Ali. Tapi kalau tanya dia orang antara Ali dengan Muhammad, siapa yang lagi aula? Dia orang akan jawab Nabi Muhammad lah. Yang jadi problem hari ni lah sebahagian Syiah, Nabi Muhammad tu tak aula, yang aulanya Ali juga. Itu dalam bab akidah dah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, antara kelompok yang dahsyat, Qaramitah, sebenarnya Ali tu Tuhan, bukan Allah Ta'ala pun. Yang tu lagi power lah, dia punya pekat, dia punya menyeleweng dia tu. Cuma Abdul Razak ni ialah seorang Syiah, dan dia waktu umur dia dah sampai pada usia 70 tahun, ataupun sebahagian para ulama kata dia punya timeline dia tu ialah tahun 210 Hijrah dan ke atas. Waktu ni dia hidup lagi. Dia ni sezaman lah dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad ni dia sezaman. Waktu sampai tahun 210 Hijrah, penulis kitab Musannaf Abdul Razak ni dia mukhtalit aqluhu, akal dia bercelaru, dia macam nak nyanyuk. Jadi para ulama kata riwayat-riwayat yang datang selepas daripada tahun 210 Hijrah daripada Abdul Razak semuanya ditolak, sebab waktu tu dia dah problem pada ingatan. Sebab tu para ulama letak ada berapa syarat sini, saya letakkan secara ringkas, ada 6 syarat. Sebab tu kalau kita dengar ustaz ke mana-mana penceramah, dia kata hadis ni riwayat Musannaf Abdul Razak, kena perhati 6 syarat terhadap Abdul Razak ni. Sebab dia ada 2 kelompok ulama. Satu kelompok tolak Abdul Razak secara keseluruhan, satu kelompok lagi dia pertengahan, dia tak tolak semua, tapi dia letak syarat. Saya sebut sikit syarat dia. Ada 6 syarat. Yang pertama, kalau kita dengar orang riwayat hadis daripada Musannaf Abdul Razak, kalau hadis itu menyebut tentang fadail dan manaqib, kelebihan tempat ni, kelebihan orang ni, kelebihan Nabi ni, tak diterima. Sebab dia memang over dalam riwayat hadis ni. Maknanya dia terima semua. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua,
kalau dia cerita tentang peribadi sahabat pun ditolak. Sebab dia terlampau mudah menerima riwayat yang meremehkan sahabat dan over pada angkat Ali bin Abi Talib. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga, yang saya sebut tadilah, riwayat selepas tahun 210 Hijrah, ianya ditolak dengan sebab dia dah bercampur akalnya. Maknanya dia antara lupa dan nyanyuk pada waktu tu. Okay. Yang keempat, kalaulah kita baca sanad tu daripada Abdul Razak, daripada anak saudara dia yang bernama Ahmad bin Abdullah, anak saudara dia, anak menakan dia lah. Okay. Riwayat yang datang daripada Abdul Razak melalui jalur Ahmad bin Abdullah semuanya mungkar, sebab anak saudara dia ni tak amanah dalam riwayat. Dahlah riwayat Abdul Razak tu ada pertikaian, datang daripada jalur dia lagi banyak problem sehingga banyak hadis riwayat daripada dia ialah mungkar. Seterusnya yang kelima, ianya banyak melakukan kesilapan bila mana meriwayatkan daripada Ma'mar, satu orang perawi nama dia Ma'mar. Dan riwayat pada Ma'mar ini ialah antara riwayat yang dominan dalam kitab itu. Maknanya an Ma'mar tu banyak. Jadi bila mana daripada Ma'mar ni dia banyak buat silap. Okay. Dan syarat yang keenam, syarat keenam ni lah syarat penerimaan. 5 syarat tadi itulah syarat penolakan, semua tolak. Syarat yang keenam kata para ulama, riwayat Musannaf Abdul Razak diterima sekiranya riwayatnya muttasil, bersambung direct, maknanya ikut turutan. Daripada tabi'in, daripada tabi'ut tabi'in, ambil pada tabi'in, tabi'in ambil pada sahabat, sahabat ambil pada Nabi. Okay. Dan kesemua perawinya thiqah, baru diterima. Tu pun riwayat sebelum dia nyanyuk. Dan riwayat yang bukan datang daripada anak menakan dia Ahmad bin Abdullah. Dan riwayat tu tidak ada perawi nama Ma'mar. Yang tu boleh terima. Termasuklah yang dua tadilah, tambahan bukan riwayat manaqib ataupun fadail, bukan juga riwayat berkenaan dengan sahabat, iaitu kelebihan sahabat ataupun kekurangan sahabat. Okay. Secara umumnya saya boleh katakan di sini, fahaman wahdatul wujud yang dibawa, fahaman konsep Nur Muhammad ini yang dibawa, yang diketengahkan oleh beberapa kumpulan, antaranya Syiah dengan namanya Nur Panjaitan ataupun Brilwi Nur Muhammad, dalam ajaran hakikat ataupun ilmu makrifat yang dibawa oleh apa nama ni, Haji Ahmad Laksmana, itu yang paling terkenal lah. Okay. Semuanya mendakwa ianya konsep pembentukan alam, tapi semuanya itu ialah dakwaan kosong. Maknanya kesimpulan yang kita boleh buat, riwayat dhaif pun tidak ada, apatah lagi riwayat sahih. Yang ada hanyalah dakwaan. Bahkan ada satu orang di India masih lagi hidup, dia ni diberi gelaran oleh pengikut dia dengan gelaran Syekhul Islam Tahir Al-Qadiri. Dia daripada tarikat Qadiriyah. Okay. Dia ni digelar dengan Syekhul Islam. Pakai kemah, kalau tuan tengok dalam Google ada lagi. Okay. Dia pernah keluarkan satu kenyataan yang tak pernah disebut oleh orang-orang yang bawa fahaman Nur Muhammad ni, dia first bawa. Dia pernah cerita dalam kuliah dia tu dalam bahasa Urdu lah, tapi ada translation dalam bahasa Inggeris. Okay. Dan ada translation dalam bahasa Arab sebahagian kuliah dia. Okay. Dia kata ada satu riwayat ketika mana Rasulullah didatangi oleh Jibril. Ketika mana Nabi didatangi oleh Jibril, Nabi pernah tanya Jibril, "Wahai Jibril, sewaktu kamu terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla nak hantar ke aku di bumi ni, pernah tak kamu pandang Allah Ta'ala wajah dia tu?" Jibril kata, "Aku tak pernah, sebab aku gerun, aku tak sanggup nak tengok." Okay. Nabi kata, "Kalau kamu ada peluang, cubalah kamu dongak, kamu languk kepala tengok sikit. Yang kamu terima riwayat tu siapa? Allah tu macam mana muka dia?" Yang ni kawan ni cerita, Tahir Al-Qadiri. Tak ada dalam kitab-kitab Musannaf Abdul Razak pun tak jumpa, tak ada. Kitab-kitab Syiah yang dah lama pun tak ada sebut ini. Dia yang first jumpa. Maknanya dalam arti kata lain, kita kata dia reka lah kot. Okay. Dia kata bila mana Jibril menerima arahan untuk terima wahyu daripada Allah Ta'ala, dia teringat tentang pesan Rasulullah dulu. Dia kata kalau ada peluang, languk tengoklah Tuhan tu macam mana. Okay. Bila mana dia dapat peluang tu, dia tengok itu ialah
Muhammad, muka sama macam Rasulullah juga, yang di langit tu. Maknanya yang diambil wahyu tu ialah Muhammad, turun kepada Muhammad juga atas dunia. Ini ialah kepalsuan dan penyelewengan. Cuma yang bawa konsep Nur Muhammad yang paling kata apa, kuat bawa teori Nur Muhammad ni ialah kelompok Brelvi. Brelvi ni daripada India, antara tokoh ulama yang orang kata apa, berjuang membuka kesesatan. Brelvi ni ialah Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Dah meninggal, dah wafat pun meninggal pun kerana dibom di Karachi dengan sebab dia punya kesungguhan cakap tentang kesesatan Syiah apa semua ni. Dan kalau kita baca cerita Ihsan Ilahi Zahir ni, waktu dia dibom, percubaan nak bom tu 3 kali. Maknanya dia letak di bawah podium meja kuliah dia tu, time bomb. Kali pertama meletup tapi dia tak cedera. Kali kedua tak meletup. Kali ketiga meletup dan dia cedera. Parah cedera tu sehingga terpaksa dibawa ke negara lain berubat. Berubat di Riyadh, di Arab Saudi. Dan pada waktu tu ialah zaman pemerintahan Malik Faisal. Atas lagi daripada Malik Salman, Malik Abdullah dan Fahad dan lain-lain, atas lagi lah. Okay. Sehingga ianya menjadi penanda aras MOU antara dua kerajaan, Saudi dan juga Pakistan. Sebab peringkat awal Pakistan tak nak bagi. Sebab kita kena tahu, dalam ahli parlimen Pakistan ramai juga yang berfahaman Brelvi, termasuk sekarang. Maknanya dia punya pemimpin-pemimpin dia orang tu yang memegang tampuk pemerintahan tu ialah majoriti Brelvi. Sebab tu Brelvi dia ada tempat yang besar di India, Pakistan. Kalau tuan-tuan tengok video-video golongan Brelvi ni pakaian dia elok. Pakai kurta putih, pakaian dia orang lah. Cuma dia orang suka pakai serban warna hijau. Kalau kita pergi buat umrah, ziarah Madinah, kita akan tengok kumpulan ni kalau dia orang datang lah. Duduk belakang makam Nabi pakai serban hijau, duduk dekat tempat macam ada satu pelantar tu. Itu kawasan Dakatul Arawat hakikatnya, tapi dia orang suka duduk situ. Dan dia orang percayalah ada kelebihan apa situ. Dan dia orang ni selalu melantunkan syair. Syair tu dalam bahasa Urdu lah. Saya tengok syair tu dan saya tanya beberapa orang yang pandai Urdu, kawan-kawan yang belajar di India, Pakistan ni, apa maksud syair itu? Syair itu bunyi dia, saya sebut sikit lah, walaupun saya ni taklah pandai sangat bahasa Urdu, tapi kita sebut lah, kita dah pergi betul lah sebutan dia ni. Wohi jo mushtavi arashta khoda hokar, utar para Madinah me Mustafa khoda hokar. Biasa sebut Arab kan, ini kita sebut Urdu lah. Okay. Maksud dia apa? Wohi jo mushtavi arashta khoda hokar, dialah yang berada di arash yang mulia dan akhirnya turun ke Madinah menjadi Mustafa yang mulia. Itu konsep Nur Muhammad. Maknanya yang duduk di arash yang bagi wahyu tu Muhammad, yang turun ke Madinah pun Muhammad juga. Jadi ini ialah konsep Nur Muhammad yang batil, yang tak betul. Okey, jadi ini bahagian pertama. Sebab untuk Nur Muhammad ni dia agak panjang. Ini yang saya cari sendiri. Saya tak baca lagi yang dalam buku ni. Yang dalam buku ni ada benda-benda yang agak menarik juga untuk dikongsi. Tapi saya agak untuk dikongsi pada kali yang akan datang. Okay. Iaitu kesan kepercayaan kepada masyarakat dan ummah. Dan kita akan sebut sikit beberapa sumber-sumber lain tentang konsep Nur Muhammad. Dan dekatnya konsep ini dengan sufi kebatinan, juga konsep wahdatul wujud. Jadi saya rasa kita berpada situ je lah untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.